Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya ke? Nak minta feedback sikit dulu. Okey, boleh, clear. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita boleh start lah ya. Organizer. Boleh Puan. Boleh, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa hayyi' lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Encik Jaafar Siddiq bin Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia. Yang berusaha Encik Muhtaruddin bin Lamsin, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelidikan dan Pengembangan. Yang dikasihi Puan Hanizah binti Jonoh, Pengarah Arkib Negarawan. Encik Nurul Azizi bin Safihi atau Syafi'i, Ketua Seksyen Perancangan dan Pemeliharaan Bahagian Arkib Negarawan. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Tuan Salwani Awang atau Saleh, Pengarah Pusat Pembangunan Mahasiswa Universiti Kuala Lumpur. Encik Muhammad Hafizi bin Muhammad Sukri, Penyelaras antara Arkib Negara Malaysia dan Universiti Kuala Lumpur bagi program Bicara Citra Merdeka untuk sesi tahun 2022. Seterusnya yang diraikan pengurusan tertinggi Universiti Kuala Lumpur dan Arkib Negara Malaysia serta tetamu-tetamu jemputan yang hadir dalam program Bicara Merdeka pada petang ini melalui platform Google Meet dan juga yang menonton secara live di Facebook Arkib Negara Malaysia. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita meneruskan agenda bicara citra merdeka kita pada sesi kedua ini, pada sesi kedua untuk kita kata siri kedua, minggu lepas kita ada siri pertama, minggu ini kita sudah sambung untuk siri kedua. Izinkan saya berpantun. Petang-petang ni kita santai-santai je hadirin dan hadirat sekalian ya. Okey. Kompang bergema pusaka bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir tuan, meriah suasana. Kami menyambut penuh gembira. Ulik mayang nyanyian asli di lagu si gadis merdu sekali. Terima kasih sekalung budi sudi datang ke majlis meraih. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, bicara kita pada petang ini adalah siri kedua sebagaimana yang dimaklumkan tadi daripada 7 siri. Kita ada 7 siri insya-Allah dan petang ini adalah siri kedua. Untuk kali ini kita akan mengupas tajuk seorang tokoh perundangan, bapa perundangan negara iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Kita akan lihat sosok kita kata tokoh ini dari sudut pemikiran dan sumbangannya ke arah kemerdekaan. Okey. Seterusnya, saya tidaklah berseorangan hari ini hadirin dan hadirat sekalian. Kita kata tak kenal maka tak cinta. Bersama saya ada 2 orang panel yang anggun, jelita, hebat. Iaitu yang pertama, panel pertama adalah Puan Nur Azira binti Rashid, iaitu pensyarah daripada Malaysian Institute of Aviation Technology, atau kita kata UNIKL Niat. Bidang pengkhususan Puan Nur Azira ialah ijazah sarjana muda undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa dan juga ijazah sarjana undang-undang dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan beliau sudah mengajar di Universiti Kuala Lumpur selama 10 tahun. Seterusnya, panel kedua kita iaitu Puan Latifah binti Abdul Aziz, juga merupakan pensyarah daripada Universiti Kuala Lumpur iaitu Royal College of Medicine Perak, iaitu kita kata lebih dikenali dengan UNIKL RCMP. Beliau memegang ijazah sarjana muda syariah kehakiman daripada Universiti Sains Islam Malaysia dan juga ijazah sarjana dalam bidang syariah daripada Universiti Malaya. Juga lebih kurang sama pengalaman mengajarnya dengan Puan Nur Azira iaitu selama 11 tahun di Universiti Kuala Lumpur. Untuk makluman semua hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita meneruskan sesi, sebelum saya pass kita kata bicara pada petang ini kepada panel, format forum kita pada petang ini kita ada tiga sesi lah, kita kata 3 sesi ya. Sesi pertama saya akan pass kepada panel pertama Puan Nur Azira yang akan membentangkan
mengupas tentang sosok tubuh Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim ini, dan juga pusingan kedua Puan Latifah akan sambung kepada sumbangan dan pemikiran tokoh atau kita kata bapa undang-undang, bapa perundangan negara. Dan yang ketiga baru kita buka kepada sesi soal jawab lah. Maka para hadirin dan hadirat sekarang, kalau kot-kot tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang hendak ditanya, boleh tulis dekat ruangan chat dekat Google Meet ini, dekat platform Google Meet ini, insyaAllah nanti hujung nanti semasa kita kata sesi atau ketiga nanti, saya akan bacakan soalan-soalan tersebut insyaAllah. Kemudian kita akan habislah di situ. Okay, saya ingat untuk kita meneruskan bicara pada petang ini. Kita pun dah pukul 3 minit ni, kita punya speaker pun dah tak sabar tu kan, dah on mood kita kata kan, untuk berbicara mengenai tokoh, kita kata tokoh bapa penerangan negara kita kata kenalah dengan background speaker pada petang ini insyaAllah. Untuk itu saya ingat untuk kita tidak meluangkan masa, untuk kita tidak melengah-lengahkan masa, saya serahkan sesi bicara pada petang ini kepada panel kita yang pertama, iaitu Puan Nur Azira binti Rashid, untuk mengupas ataupun kita kata membincangkan berkenaan dengan Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Wardatul Aisyah Musa selaku moderator untuk bicara Citra Merdeka siri kedua pada hari ini. Terima kasih juga kepada rakan panel saya yang saya hormati, yang kira berjauhan ya, sebab kita kan masih lagi beronline namun dekat di hati sebenarnya, iaitu Puan Latifah Abdul Aziz dari UniKL RCMP yang sudi bergandingan dengan saya pada hari ini untuk mengupas tajuk bicara kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membicarakan mengenai susuk tubuh seorang tokoh yang amat disegani, yang amat dikagumi kerana ketinggian ilmu pengetahuan dan sumbangan dalam negara kita khususnya. Dan saya percaya mungkin ramai di kalangan kita yang tidak mengenali dengan lebih lanjut siapakah tokoh yang saya maksudkan ini, iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang juga dikenali sebagai bapa perundangan negara dan juga tokoh perundangan Islam. Okey, kita lihat dengan lebih detail sedikit latar belakang peribadi Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim, di mana nama sebenar beliau adalah Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Beliau dilahirkan pada 15 Mei 1916 di Singapura dan beliau dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sangat menitik beratkan soal agama Islam, di mana ayahanda beliau merupakan seorang doktor dan sangat aktif dalam kerja amal dan juga kerja kebajikan. Beliau telah berkahwin dengan Puan Sri Salma binti Muhammad Tahir pada tahun 1942 dan telah dikurniakan seramai 10 orang cahaya mata, dan beliau telah meninggal dunia pada 17 April 1999 di Gombak, Selangor. Okey, kemudian saya ingin beralih kepada latar belakang pendidikan. Kalau kita lihat kejayaan beliau bermula dengan latar belakangnya yang sangat cemerlang. Bermula dengan pendidikan awal di Victoria Bridge School, Singapura. Beliau mendapat pendidikan awal di Victoria Bridge School, Singapura, di mana beliau seringkali mendapat tempat pertama dalam kelas dan sering cemerlang dalam semua subjek. Dalam semua subjek sering cemerlang dan selalu dianugerahkan mendapat anugerah dalam kelas. Sampai sekolah telah menetapkan tak boleh orang yang sama untuk anugerah ni tiga anugerah sahaja setahun, sebab setiap kali mendapat anugerah mesti Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim akan mendapat anugerah tersebut. Kemudian seawal umur 14 tahun, Tan Sri telah menamatkan pengajiannya di Raffles Institution Singapura dan telah melanjutkan pelajarannya ke Raffles College. Di Raffles College, beliau telah menyambung pengajian dalam bidang Sarjana Muda Sastra. Dan telah memperolehi Bachelor of Arts with Honour daripada Raffles College pada tahun 1935. Setelah setahun, beliau berjaya melanjutkan pelajaran ke
College St. John, Cambridge melalui beasiswa Queen Elizabeth. So dalam bidang undang-undang, beliau telah berguru dengan beberapa orang yang pakar dalam perundangan seperti S.J. Bailey dan juga Dr. Glenn V. William. So ini adalah antara tokoh-tokoh yang sangat hebat dalam perundangan dan juga beliau telah memperolehi ijazah kelas pertama dalam bidang ekonomi dan juga dalam undang-undang. Betapa hebatnya Tan Sri. Dan Tan Sri Ahmad Ibrahim juga telah berjaya mendapat anugerah ijazah kedoktoran, ijazah doktor kehormat undang-undang LLD dari Universiti Nasional Singapura. Okey, kalau kita lihat selepas tercetusnya Perang Dunia Pertama, Profesor Ahmad Ibrahim telah pulang ke Singapura dan pada tahun 1941 beliau telah menduduki peperiksaan akhir bar untuk melayakkan beliau untuk menjadi peguam dan berjaya mendapat sijil kepujian. Dan dalam tahun yang sama juga beliau telah diundang ke bar di Middle Temple London untuk menerima pelantikan sebagai seorang peguam yang bertauliah. Pada waktu tu Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim merupakan seorang antara calon yang pertama yang mengambil peperiksaan di Singapura. Calon-calon lain perlu mengambil di London. Betapa hebatnya seorang tokoh yang bernama Tan Sri Ahmad Ibrahim ini. Okey, kemudian saya ingin menceritakan sedikit kronologi kerjaya dan juga kerjaya pendidikan sebab mungkin ramai yang tidak tahu sebenarnya Tan Sri ini bermula kerjayanya di Singapura. Selepas persaraan di Singapura, barulah Tan Sri memohon untuk mendapat kerakyatan di Malaysia dan menceburi bidang pendidikan, menjadi pensyarah di Malaysia. So sedikit kronologi kerjaya di mana bermula dengan 1946, Tan Sri telah dilantik sebagai magistrate dan dimasukkan ke Badan Peguam di Singapura. So pelantikan sebagai magistrate di Singapura, bermula kerjayanya di Singapura, kemudian setahun kemudian beliau telah menjadi hakim daerah. Kemudian pada tahun 1948, beliau telah meninggalkan perkhidmatan awam dan menjadi pensyarah undang-undang di Raffles College. Seterusnya pada tahun 1949, beliau telah berkhidmat sebagai Pesuruhjaya Perbandaran dan juga ahli lembaga luar bandar Majlis Perundangan. Pada tahun 1955, beliau telah kembali kepada perkhidmatan awam dan dilantik menjadi hakim daerah. Dan beliau juga adalah salah seorang ahli yang menggubal perundangan pada waktu tersebut. Pada tahun 1956, beliau juga menjadi peguam mahkota dan juga timbalan pendakwa raya. Seterusnya pada tahun 57 dinaikkan pangkat menjadi peguam kanan mahkota, seterusnya menjadi peguam bela pertama di negara Singapura dan juga pada tahun 1965 hinggalah 1967 beliau telah dilantik sebagai peguam negara pertama Republik Singapura. Pada tahun 1966, Tan Sri telah menggubal satu perundangan di mana Parlimen telah meluluskan satu rang undang-undang pentadbiran undang-undang Islam di mana undang-undang baru itu yang mempunyai bidang kuasa mahkamah syariahnya bidang kuasa mahkamah syariah telah dirombak dan Majlis Agama Islam Singapura telah ditubuhkan. Seterusnya pada tahun 1969, Tan Sri telah meletakkan jawatan daripada sektor awam di Singapura. Ini pada tahun inilah bermulanya perpindahan penghijrahan selepas 22 tahun berkhidmat di mana Tan Sri telah berpindah ke Malaysia dan memohon kerakyatan Malaysia dan berkhidmat dalam bidang pendidikan undang-undang di Malaysia. Okey, di Malaysia bermula pada tahun 1969. Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim telah dilantik sebagai pensyarah, sebagai profesor di pengajian di Fakulti Pengajian Undang-Undang di Fakulti Ekonomi. Bermula dengan Fakulti Ekonomi di Universiti Malaya, beliau telah dilantik sebagai profesor pengajian undang-undang di Fakulti Ekonomi Universiti Malaya. Dan pelantikan beliau ini disokong terus oleh Ketua Hakim Negara pada waktu tersebut iaitu Tun Muhammad Sufyan Hashim. Dan pada tahun 1972, beliau telah mengasaskan Fakulti Undang-Undang pertama di Universiti Malaya dan telah dilantik menjadi Dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Seterusnya, beliau telah berpindah ke Universiti Islam Antarabangsa pada tahun 1983, di mana pada tahun 1983 beliau telah mengasaskan Kuliah Undang-Undang
di Universiti Islam dan juga kuliah ekonomi. Dua kuliah yang diasaskan oleh beliau, dan juga beliau telah mencadangkan supaya kuliah undang-undang yang bakal ditubuhkan di Universiti Islam Antarabangsa menggabungkan undang-undang sivil dan juga undang-undang Islam. Disebabkan itu, perbezaan pelajar di Universiti Islam Antarabangsa di mana pelajar-pelajar Universiti Islam Antarabangsa wajib mempelajari kedua-dua bidang tersebut, yakni sivil dan juga syariah, di mana tak ada dalam universiti yang lain, hanya di Universiti Islam Antarabangsa. Dan beliau sebagai pengasas Fakulti Undang-Undang, beliau boleh mengajar hampir ke semua subjek yang diperkenalkan. Sangat mahir dan hampir mengajar ke semua subjek di dalam Fakulti Undang-Undang. Disebabkan itulah beliau juga digelar sebagai syekh, seorang pakar, seorang yang sangat mahir. Dan perkhidmatan beliau berakhir sehinggalah kematian pada tahun 1999. Dan juga pada tahun 1984 beliau telah dianugerahkan Profesor Emeritus daripada Universiti Melaya. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim telah memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan undang-undang Islam di Malaysia, di mana beliau telah membuat pindaan dalam Mahkamah Sivil, dalam Mahkamah Syariah, di mana pindaan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah tidak boleh disekalikan kerana kedua-dua mahkamah ini mempunyai bidang kuasa yang berbeza. So, pindaan perlembagaan ini telah dilakukan dalam perkara 121/1A pada tahun 1988. Dan pindaan ini juga berlaku ekoran daripada tragedi Rusuhan Natrah. Dan saya percaya mungkin ramai yang pernah mendengar tragedi Rusuhan Natrah tapi mungkin tidak mengetahui dengan detail apakah peristiwa sebenar yang berlaku dalam tragedi Rusuhan Natrah ini. Okey, ingin saya kongsikan sedikit kes Rusuhan Natrah yang berlaku pada tahun 1950, di mana satu rusuhan yang sangat besar meliputi Singapura, Tanah Melayu dan juga Indonesia yang disertai oleh ramai umat Islam pada waktu tersebut, di mana rusuhan itu dinamakan Rusuhan Natrah. Dan tragedi ini bertitik tolak daripada keputusan mahkamah yang menetapkan bahawa Natrah, anak kandung kepada pasangan warga Belanda, perlu kembali kepada kedua ibu bapanya, dan bapanya pula diberikan hak dalam menentukan agama anaknya yang sudah pun menganut agama Islam pada waktu tersebut. Dan Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad Ibrahim memainkan watak yang sangat penting ketika itu dengan menjadi peguam bela bagi mak angkat Natrah, iaitu Cik Aminah. Cik Aminah adalah mak angkat Natrah, Cik Aminah Muhammad, yang merayu untuk dikembalikan hak penjagaan Natrah supaya tidak dimurtadkan. Dan waktu itu jugalah nama Profesor Ahmad Ibrahim mula terkenal dan disanjung sebagai hero umat Islam waktu itu. Dan peristiwa Rusuhan Natrah ni ataupun tragedi Natrah ini telah berlaku di Singapura pada tahun 1950 ni kerana pertembungan dua agama, iaitu Islam dan juga Kristian. Dan rusuhan ini sebenarnya terjadi kerana berbaur dengan sentimen agama dan juga sentimen warna kulit. Dan apabila kita teliti dengan lebih mendalam, terdapat dua sebab utama yang menyebabkan berlakunya rusuhan ini. Yang pertama iaitu peristiwa kemurtadan Natrah itu sendiri dan tindakan provokasi akhbar yang menyebabkan kemarahan yang tidak dapat dibendung lagi oleh masyarakat Islam khususnya di Singapura. So, Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim adalah peguam yang mewakili Cik Aminah, iaitu ibu angkat tadi. Dan kita lihat dalam perbicaraan pertama, Profesor telah berjaya dalam perbicaraan pertama untuk mendapatkan hak penjagaan Natrah. Namun pada perbicaraan kedua, hakim telah memutuskan bahawa Natrah perlu diserahkan kepada ibu kandungnya. Dan ini lagi membangkitkan kemarahan sehinggalah berlakunya tragedi Rusuhan Natrah. Okey, saya rasa saya ingin menceritakan sedikit fakta kes Natrah ini sebab saya rasa kes Rusuhan Natrah ini adalah sangat menarik untuk kita faham dan kita tahu, disebabkan kes Natrah ini jugalah pindaan terhadap perkara 121/1A itu juga berlaku.
Okey, sedikit latar belakang kes Natrah, di mana Natrah Ma'aruf atau nama asalnya Huberdina Maria Hertog, dilahirkan pada 24 Mac 1937 di Kepulauan Melayu di Bandung. So Natrah ini dilahirkan dalam sebuah keluarga Katolik, Kristian, dan Natrah ini telah dibaptiskan oleh seorang padri Katolik pada tahun yang sama. So bapanya yang bernama Adrianus Hertog adalah seorang sarjan dalam tentera Belanda. Ibunya Adeline, seorang serani yang berketurunan Scotland yang dibesarkan di Jawa. Okey, disebabkan Adeline ni ada ramai anak, so mak Adeline, ibu Natrah, ibu kandung Natrah menyarankan supaya Natrah ini diserahkan kepada Cik Aminah. So Natrah waktu tu berumur 5 tahun. Cik Aminah pula sebenarnya bukan sebarang perempuan, maknanya bukannya perempuan sebarang, maknanya bukannya biasa-biasa. Cik Aminah ni seorang peniaga barang kemas dan juga translator untuk askar Jepun. So sewaktu pendudukan Jepun, bapa Natrah dah kena tahan dengan askar Jepun selama beberapa tahun. So bila bapa Natrah ni dibebaskan, dia telah ambil semula keluarganya bawa pulang ke Belanda tapi tak bawa Natrah, tanpa membawa Natrah. So Natrah ini ditinggalkan bersama dengan Cik Aminah. So masa tu Cik Aminah dan Natrah tinggal di Bandung sekitar tahun 1940-an. So keadaan masa tu agak tegang sebabnya orang Indonesia ni bencikan penjajah. Disebabkan sentimen anti penjajah ini juga, Cik Aminah ni merasakan kerisauan dan telah berpakat untuk pindah ke kampung asal Cik Aminah iaitu di Kemaman, Terengganu. So perjalanan dari Bandung ke Kemaman ini pula bukanlah senang. Cik Aminah ni dia terpaksa berbelanja sebanyak 50, dikatakan sebanyak $50,000 Singapura untuk berpindah naik kapal. So waktu tu nak bawa Natrah, kepala Natrah dibotakkan dan disapukan minyak hitam ke seluruh badan Natrah, nak sorokkan identiti Natrah ini sebagai seorang remaja yang berkulit putih, sebab nak sorokkan identiti sebenar Natrah. So bila dah balik ke tanah Melayu, bila dah balik ke Melaya, so Cik Aminah ni ibu angkat Natrah ingatkan dah tak ada masalah kan. Tapi rupa-rupanya pihak British ni nakkan Natrah, di mana Cik Aminah ini telah diarahkan untuk bawa Natrah ke Singapura dan telah menawarkan sebanyak $500 Singapura untuk serahkan Natrah kepada mereka. So Cik Aminah ni dia tak bagi Natrah sebab dia dah sayang sangat dekat Natrah ni sebagai anak angkat, sebab dia dah jaga Natrah seumur 5 tahun kan. Kemudian tak lama kemudian Cik Aminah telah menerima surat saman daripada pihak Mahkamah British dan memerintahkan supaya Cik Aminah ni meletakkan Natrah di bawah penjagaan Jabatan Kehakiman Masyarakat Singapura. Dan selepas sebulan diserahkan, Natrah kemudiannya berpindah hak jagaannya ke Konsul Jeneral Belanda di Singapura. So Natrah ni waktu tu ditukarkan, waktu tu Natrah berbaju kurung, telah dipakaikan gaun sebab tak nak menyerupai orang Melayu. Nak jadikan Natrah ni seperti orang barat. Dan masa dipisahkan dengan Cik Aminah ni berlaku satu drama air mata. Dan saya rasa drama air mata inilah menyebabkan ramai yang buka mata untuk menolong Cik Aminah. Antara petikan yang diambil dalam drama air mata tu, dia kata Natrah berkata kepada ibu angkatnya, "Aminah mak sayang saya tak? Kalau mak sayang saya, jangan tinggalkan saya. Jangan bagi lelaki ini bawa saya." Waktu tu Natrah nak dibawa oleh Duta Besar Belanda di Singapura tu. So insiden yang berlaku dalam lebih kurang 15 ke 20 minit ini telah membuka ramai mata pihak-pihak. Lebih-lebih lagi apabila Cik Aminah ni minta tolong orang di sekelilingnya, minta tolong untuk selamatkan anaknya. So apa yang berlaku? Satu tabung, satu fund, Natrah Legal Aid Fund telah ditubuhkan untuk membantu Cik Aminah membuat rayuan. So pihak yang bertanggungjawab adalah Muslim Welfare Association di Singapura, di mana Cik Aminah telah menang kes pada mulanya. Itu yang saya cakap tadi kan, pada permulaan Cik Aminah telah menang kes sebab mahkamah mendapati tuntutan Konsul Jeneral tidak berasas. Sebab duta ini dia Konsul Jeneral Belanda ni, dia telah tidak bertindak bagi pihak ibu bapanya, tapi telah bertindak bagi kapasitinya seorang konsul itu sendiri, menyebabkan kalah dalam kes yang pertama tadi dan penjagaan hak anak itu diserahkan kepada Cik Aminah. So tindakan Konsul Jeneral Belanda ni sebenarnya adalah lebih bermotifkan ego, sebab mereka nak Natrah.
nak tunjukkan kuasa sebagai penjajah. So tindakan politik ini penting selepas, kalau kita lihat sangat penting, lagi-lagilah selepas Perang Dunia Kedua apabila kehadiran mereka ini dicabar oleh tawanan Jepun di Indonesia. Sebab itu jugalah kerajaan Belanda dan juga organisasi gereja Belanda dekat sana mendesak supaya ibu bapa kandung Natrah ambil balik anak diorang daripada Cik Aminah. Sebabnya tuntutan awal daripada Konsulat Jeneral Belanda tadi dah gagal, maka diorang menggesa supaya ibu bapa kandung Natrah perlu mengambil tindakan tuntut hak penjagaan anak. Akhirnya Natrah dibebaskan untuk kes yang pertama tadi dalam tahun 1950, iaitu pada 28 Julai 1950. Selepas 4 bulan dalam jagaan polis, Natrah dijaga dalam 4 bulan di bawah jagaan British, kemudiannya dilepaskan dan dibebaskan. Dan selepas dibebaskan itu, 4 hari selepas dibebaskan itu, ibu angkat Natrah ni, Cik Aminah ni, terus kahwinkan Natrah dengan Mansur Adabi. Dan perkahwinan ini sebenarnya atas dasar cinta, bukan paksaan macam banyak akhbar-akhbar barat menyiarkan Natrah dipaksa kahwin. Sebenarnya Natrah dan Mansur Adabi ni berkahwin atas dasar cinta. Dan juga pada waktu tu sebenarnya Natrah cuma berumur 13 tahun. Natrah waktu tu dikahwinkan dan baru berumur 13 tahun, manakala Mansur Adabi berumur 22 tahun. Sebenarnya perkahwinan ini menjadi lebih buruk keadaannya dan menjadi lebih bermasalah sebenarnya. Dan keadaan menjadi buruk bila perkahwinan itu sebenarnya sebenarnya tidak sah. Perkahwinan itu telah dianggap tidak sah di bawah undang-undang British pada masa tersebut. Selepas 2 hari perkahwinan, Puan Azira. Puan Azira mute. okey, boleh saya sambung balik ya? Boleh bang, boleh bang. Tadi mute, termute kot. Okey. Saya teruskan balik. So tadi kat mana tadi? Okey, dah diorang berkahwin kan dengan Mansur Adabi. Selepas 4 hari tu terus je kahwin. So nampak sangat macam Cik Aminah ni dia ada agenda juga nak pastikan Natrah ni tak balik ke negara asal dan tak balik ke agama asalnya. Dan keadaan tadi sebenarnya menjadi lebih teruk sebenarnya sebab perkahwinan itu telah diisytiharkan sebagai tidak sah di bawah undang-undang British waktu tu. Dan 2 hari selepas perkahwinan, satu surat saman telah dikeluarkan kepada Mansur dan juga Cik Aminah bagi pihak ibu bapa kandung. Di mana pada mulanya Cik Aminah ni tak kisah pun sebab dah menang kes kan. Macam apalah surat ni tak kisah. Tapi disebabkan tiba-tiba ibu kandung Natrah ni memang mencari evidence, mencari bukti secara bersungguh-sungguh untuk merampas balik hak penjagaan Natrah, maka Cik Aminah barulah merasakan ini penting untuk dia memastikan bahawa Natrah ini tidak kembali kepada ibu kandung dan menjaga juga ingin menjaga agama Natrah itu sendiri supaya tidak kembali kepada agama asal ibu bapanya. Okey, seterusnya kalau kita lihat pembatalan perkahwinan Natrah dan juga Mansur tadi telah difailkan oleh ibu kandung Natrah itu sendiri dan juga bapa Natrah iaitu Sarjan Hertog, sebab di sisi undang-undang Belanda ibu bapa mempunyai hak untuk bermohon pembubaran perkahwinan selepas tempoh 6 bulan daripada tarikh perkahwinan. Ini menurut artikel 146 Netherlands Law. So menurut Netherlands Law dicakap ibu bapa sebenar, ibu bapa kandung boleh membatalkan, boleh memohon pembubaran perkahwinan. Maka berlakulah perebutan hak penjagaan Natrah oleh ibu bapa kandungnya. Pada tarikh 20 November 1950, hak penjagaan Natrah kembali direbut oleh Cik Aminah dan direbut di antara Cik Aminah dan juga Mansur Adabi. Dan keluarga kandungnya telah datang dari Belanda untuk mendapatkan hak. Lebih kurang 300 orang berada di mahkamah waktu tu, kawalan yang ketat sebab waktu tu ibu kandung
Natrah iaitu Adeline telah menerima ugutan bunuh. So polis menjagalah dengan lebih ketat waktu perbicaraan tersebut berlaku. So antara hujah Cik Aminah untuk kekalkan Natrah di Melaya adalah perkahwinan antara Mansur Adabi dan anak angkatnya itu iaitu Natrah. Dan kalau ikut syariah Islam, kalau ikut syariah law, undang-undang Islam, pernikahan itu sah. Tapi kalau ikut undang-undang tempatan British, undang-undang itu tidak sah, perkahwinan itu tidak sah kerana Natrah masih di bawah umur iaitu 13 tahun. So ini merupakan salah satu apa kita panggil mistik lah kan, kesalahan yang dilakukan oleh Cik Aminah waktu itu sebab tidak berunding dahulu dengan peguam iaitu Profesor Emeritus Ahmad Ibrahim, dan Profesor Ahmad Ibrahim merasakan sangat kecewa dengan masalah tersebut, dengan isu tersebut kan, dengan isu perkahwinan tersebut. So apa yang diputuskan oleh Hakim Brown? Hakim Brown waktu itu telah memutuskan, saya memetik kata-kata Hakim Brown, dia kata setelah mengambil kira semua aspek untuk membuat pertimbangan daripada bukti yang diperolehi melalui perkahwinan ini, umur kanak-kanak iaitu Natrah ini, peluangnya mengenali Mansur dan tarikh perkahwinannya berhubung dengan tarikh keputusan rayuan, saya terpaksa menyimpulkan bahawa perkahwinan ini direka untuk menjejaskan prosiding ini dan ini adalah tidak adil bagi semua. Maka keputusan hakim telah memutuskan, kesimpulannya memutuskan disebabkan Maria ni, disebabkan Natrah masih di bawah umur iaitu 13 tahun, berumur di bawah 18 tahun dan dia masih berada dalam hak penjagaan bapa kandungnya. Dan kewarganegaraan Natrah mestilah mengikut kewarganegaraan bapanya iaitu Belanda, dan perkahwinan antara Mansur dan Natrah tidak sah disebabkan di bawah undang-undang negara Belanda ikatan perkahwinan hanya sah selepas berumur 16 tahun ke atas. Disebabkan itu keputusan hakim yang muktamad, maka Natrah perlu diserahkan kepada keluarga asalnya. Dan berdasarkan hakim ini lagi, ayah kandung Natrah ni mempunyai hak untuk menentukan agama yang dianuti. Maka Natrah perlu kembali, perlu convert semula kepada agama Kristian dan tidak dibenarkan untuk menganut agama Islam. So Mansur waktu tu diputuskan oleh Hakim Brown waktu tu sangat tergamam. Cik Aminah juga waktu tu terus pengsan, Natrah menangis menjerit dan dia pegang kuat waktu tu Mansur Adabi dan minta supaya selamatkan dia. Dia tak nak balik ke Belanda. So sebenarnya detik itu adalah detik terakhir Mansur dapat melihat Natrah dan tanpa ucapkan selamat tinggal. Dan berdasarkan keputusan Mahkamah Singapura tu, seluruh negara tak puas hati sebab sebabnya keputusan itu tidak mengambil kira apa yang Natrah nak dan dikatakan memainkan perasaan Natrah yang waktu itu kan, menjadi mangsa keadaan waktu itu. Dan akhirnya Cik Aminah dan juga Mansur Adabi telah membuat rayuan sekali lagi dan kes bersambung 3 minggu selepas tu. Ini baru lepas rayuan inilah barulah bermulanya rusuhan Natrah. Barulah bermulanya rusuhan Natrah di mana pendengaran rayuan Cik Aminah dan juga Mansur Adabi yang berlaku pada 11 Disember 1950 di mahkamah di Singapura telah dibuka pada hari tersebut. Penunjuk perasaan berkumpul beramai-ramai di depan mahkamah sebab diorang nak bagi sokongan kan, nak bagi sokongan kepada keluarga angkat Natrah dan juga disebabkan sentimen agama, campur tangan British dalam hal ni. Dan pada waktu tersebut juga seramai 70 orang polis, 3 orang inspektor, seorang pegawai ditugaskan di luar mahkamah untuk menjaga keselamatan. Dan kalau kita lihat sepanduk lebih kurang dalam 20 orang memegang sepanduk untuk bebaskan Natrah dan keadaan menjadi lebih tegang, lebih kurang dalam 3,000 orang menunggu keputusan untuk mendengar rayuan tersebut. Dan hakim waktu tu telah menunda kes tu pula sebab merasakan perlu buat keputusan bila dah nampak ramai orang membantah ni, perlu buat keputusan yang lebih tepat lah, so menunda pula keputusannya. So orang ramai yang menunggu, tak sabar nak menunggu keputusan ni, merasakan sangat marah, berang sebab menunggu lebih lama.
Mulalah diorang baling batu dekat polis, menghalang lalu lintas, guna kayu. Lepas tu keadaan menjadi lebih buruk. Diorang jadikan orang yang berkulit putih yang ada dekat situ sebagai mangsa kemarahan mereka. So keadaan makin teruk di mana polis kemudiannya melepaskan tembakan, maka bermulalah rusuhan. So rusuhan ni kalau ikut waktu perbicaraan 11 Disember berakhir 13 Disember 1950 dan berdasarkan laporan daripada Suruhanjaya Siasatan dan Rusuhan Singapura terdapat 18 kematian, 173 cedera parah termasuk bangsa yang berkulit putih, Melayu, Cina dan India, dan sebanyak 119 kenderaan telah dimusnahkan dan 72 kes kebakaran yang berlaku. Dan kalau kita lihat, walaupun telah hampir 70 tahun kes ini berlaku, rusuhan Natrah ini disifatkan sebagai rusuhan yang menentang penjajah yang cuba untuk campur tangan dalam urusan agama Islam. Dan akibat daripada peristiwa itu, Natrah dan ibu kandung telah dibawa ke Belanda dengan kawalan polis yang sangat ketat, dan juga dalam masa yang sama unit siasatan rusuhan telah ditubuhkan dan seramai 773 orang telah ditangkap dan beberapa orang telah dihukum gantung. Dan ini merupakan satu pukulan yang sangat hebat, yang sangat berat, di mana Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim merasa sangat kecewa dan menjadi pendorong kepada beliau untuk berjuang sehingga ke akhir hayat bagi memartabatkan sistem perundangan Islam, bagi memartabatkan mahkamah syariah, sistem perundangan syariah dan juga mahkamah syariah. Dan beliau, bagi beliau undang-undang Islam ni merupakan undang-undang yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat maha mengetahui dan juga maha adil. Dan hasil kesungguhan beliau ini, maka Perkara 121/1A telah digubal dan menjadi benteng dan juga perisai yang ampuh terhadap tangan-tangan jahat yang cuba campur tangan dalam mahkamah sivil terhadap keputusan-keputusan yang diputuskan oleh mahkamah syariah seperti dalam peristiwa Natrah. Saya kira itu saja penjelasan saya. Kembali kepada Puan Moderator. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nur Azira atas kita kata kupasan yang sangat mantap dari berkaitan dengan sosok tubuh Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Dari kita tengok tadi intronya dari sudut personality dan akhirnya tentang kes yang kita kata evergreen sampai hari inilah. Dan saya kira Puan Nur Azira agak beruntung kerana Puan Nur Azira masuk ke Universiti Islam Antarabangsa di mana Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim ini adalah dekan pada itu. Betul? Puan Azira, sempat Ya, betul, sempat. Waktu tu saya dimatrikulasi 2 tahun, kemudian pada tahun 1989 saya ke Gombak waktu tu dan saya memang berjumpa dengan profesor. Waktu tu profesor tak mengajar saya sebab tahun 89, tahun 1999 beliau telah meninggal dunia. Tapi saya pernah terserempak dengan profesor yang sangat humble waktu tu. Dan ialah first year kan baru mengenali siapakah susuk tubuh yang sangat agung, yang sangat istimewa waktu tu kan. Baik, Alhamdulillah. Okey, kita nak teruskan suasana hangat pada petang ini dengan tadi kita dah kenal, kita kata tak kenal maka tak cerita, kita dah kenal siapa Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim ini. Sekarang kita nak teruskan kepada sesi yang kedua, iaitu bagaimana sumbangan dan juga kita kata pemikiran bapa perundangan negara ini. Untuk tidak membuang masa, saya kira saya sesi bicara kita pada petang ini kepada panel kita yang kedua, iaitu Puan Latifah binti Abdul Aziz. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dr. Wardatul Aisyah. Dan tak dilupakan rakan panel Puan Nur Azira yang baru saja membahaskan tentang latar belakang dan juga antara kes yang popular yang menjadi peguam dalam kes tersebut adalah Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Dan tak ketinggalan kita raikan Ketua Pengarah Arkib Negara Encik Jaafar Siddiq, begitu juga
Profesor Madya Dr. Tuan Salwani Awang, Pengarah Pusat Pembangunan Mahasiswa UniKL, dan terima kasih atas ruang dan peluang yang diberikan oleh Arkib Negara Malaysia dan UniKL untuk kita berbicara pada petang ini mengenai Profesor Tan Sri Ahmad Muhammad Ibrahim. Tugasan yang diberikan kepada saya adalah mengenai sumbangan pemikiran yang telah pun dilakukan oleh almarhum Profesor ya. Yang pertamanya, kalau kita singkap dari segi bidang penulisan ya, Tan Sri Profesor Ahmad Muhammad Ibrahim ini ya, beliau sangat cintakan ilmu pengetahuan, sangat suka menulis, dan beliau menulis bukan sahaja setelah menjadi peguam ataupun setelah menjadi peguam negara ataupun ketika beliau berpindah ke Malaysia ya, tetapi sebenarnya dari awal ketika beliau masih belajar lagi, almarhum Profesor ini memang suka menulis. Ya, saya nak mulakan tentang sumbangan dalam bidang penulisan. Sebab apa? Kita nak lihat bagaimana pemikiran almarhum Profesor ini ya. Beliau menulis antara artikel-artikel yang ditulis adalah artikel-artikel yang dimuatkan dalam jurnal-jurnal besar antarabangsa juga ya. Antaranya seperti Islam and the Political World of Today, iaitu sekitar tahun 1937 ya. Almarhum Profesor telah pun menulis. Kalau kita kira dari sudut masa, sekitar umur 21-22 tahun telah pun menulis, dan artikel itu dipublish di dalam jurnal-jurnal dan juga majalah-majalah ya. Kemudian setelah itu Profesor tidak meninggalkan dunia penulisan begitu saja, bahkan Profesor menyambung penulisan-penulisannya juga dalam bidang undang-undang syariah. Umpamanya beliau menulis ya mengenai tajuk harta sepencarian, nak bagi kefahaman kepada masyarakat ya berkaitan dengan undang-undang adat Melayu ini juga diterima oleh hukum syarak kerana undang-undang itu adalah undang-undang yang baik dan ia boleh diguna pakai sesuai dengan kehendak syariah seperti al-adat muhakkamah. Kemudian juga dan penulisan ini dimuatkan ya di dalam Malayan Law Journal. Dia menulis juga antara yang lain, tajuknya adalah Proof of Muslim Law in the Federated Malaysian State, juga dimasukkan di dalam Malayan Law Journal. Ini antara beberapa artikel di awal-awal penulisan almarhum Profesor ya. Dan kemudian ketika itu Profesor sudah pun menjadi magistrate pada tahun sekitar 1948, walaupun sibuk dengan tugasan-tugasan di mahkamah, almarhum Profesor masih lagi menulis dan menerbitkan dan ada penerbit yang menerbitkan buku tulisan almarhum ini dengan tajuk Melalui Dua Simpang Jalan. Saya kira mungkin awal-awal penulisan Profesor ini mungkin jarang-jarang dibincangkan ya, tetapi ada beberapa penulis yang berminat dengan cerita-cerita Profesor almarhum menulis ya tentang buku ini di awal-awal penulisan almarhum Profesor. Melalui Dua Simpang Jalan ini ya, ini buku ni adalah ulasan ya daripada sebuah buku yang telah ditulis oleh Ahmad Asad yang berasal daripada negara India. Tajuk buku tersebut adalah Islam at the Crossroad. Tetapi Profesor Ahmad Ibrahim berminat dan membuat ulasan daripada buku ini. Dan melalui buku inilah ya, satu perkara yang sangat mengagumkan ya, kerana buku ini adalah hasrat Profesor Ahmad Ibrahim nak menyuarakan kepada rakan-rakan dan juga anak-anak Melayu yang belajar di negara-negara barat ataupun belajar aliran Inggeris ya, agar tidak lupa akan jati diri sebagai seorang Melayu Islam. Kemana pun pergi, bawalah jati diri sebagai seorang Islam. Walaupun kita katakan bahawa daripada segi latar belakang seperti yang Puan Zira sebutkan tadi, beliau memang alirannya adalah aliran umum, aliran sekolah Inggeris ya, juga graduate daripada Cambridge University ya, tetapi beliau tidak meninggalkan ajaran agama Islam itu sebagai garis pandu dalam kehidupan. Dan dikatakan bahawa beliau tidak mahu masyarakat Melayu ini menjadikan budaya barat itu sebagai satu kiblat dalam kehidupan. Antara contohnya beliau highlightkan dalam penulisan tersebut budaya tari menari, berparti, kemudian berseronok-seronok di bar ya, dan juga itu merupakan satu fenomena yang tidak sihat ya bagi umat Islam. Budaya hedonisme yang sedemikian itu tidak sepatutnya menjadi satu gaya hidup
sebagai seorang Islam. Dan di mana pun pergi, jati diri Islam itu tidak perlu dipisahkan kerana Islam itu sudah menjadi satu agama yang sangat tinggi dan pengamalan ajaran agama Islam ini boleh diguna pakai walaupun kita berada di dunia barat sekalipun. Itu hasrat daripada almarhum Profesor sebelum beliau melangkah ke dunia akademik, dunia universiti. Sebab apabila kita berbicara tentang almarhum Profesor Dr. Wardah, apabila almarhum Profesor berhijrah ke Malaysia, tanah Melayu yang kemudiannya sudah pun bergabung dengan Sabah Sarawak menjadikan kita sebagai negara Malaysia, almarhum berpindah ke Malaysia dan menjadi tenaga pengajar pensyarah di Fakulti Ekonomi dalam subjek undang-undang. Di situlah penulisan almarhum semakin berkembang luas. Antaranya almarhum ini dikatakan bahawa beliau menulis tidak hanya di dalam bahasa Inggeris tetapi beliau juga suka menulis di dalam bahasa Melayu, supaya orang-orang Melayu ini faham akan undang-undang. Sebab kadang-kadang penulisan di dalam bahasa Inggeris ini bagi kita orang Melayu mungkin kurang untuk difahami, bahkan pula bahasa undang-undang bukan mudah untuk difahami. Tetapi penulisan beliau dalam bahasa Melayu menyebabkan ramai masyarakat Melayu yang tertarik dan berminat serta memahami undang-undang dengan lebih baik. Dan Profesor almarhum ni selain daripada penulisan-penulisan beliau mempunyai hasrat yang cukup besar. Beliau telah pun memperkenalkan ataupun mengasaskan penerbitan jurnal undang-undang Islam yang disebut sebagai Jurnal Hukum, kemudian Jurnal Al-Ahkam, kemudian Journal of Malaysia and Comparative Law. Ini ditubuhkan diasaskan awal sekitar tahun 1974 lagi, kita katakan datang ke Malaysia tahun 69, kemudian tahun 74 telah pun mengemukakan cadangan-cadangan yang seperti ini supaya artikel-artikel perundangan ini dapat dipublish dan dibaca oleh masyarakat dan ia menjadi satu garis pandu kepada masyarakat dan mereka yang menjadi pengamal dalam bidang undang-undang. Dan kehebatan beliau ini dalam bidang undang-undang ini tidak dapat dinafikan kerana beliau bukan sahaja hebat dalam penulisan undang-undang sivil tetapi juga undang-undang syariah, merangkumi undang-undang keluarga, undang-undang pewarisan, undang-undang perlembagaan, dan juga termasuk perbankan Islam. Ini mungkin dari sudut perbankan Islam ini ramai yang mungkin tidak mengingati bahawa almarhum Profesor juga berjuang untuk memartabatkan sistem perbankan Islam di Malaysia. Antara buku-buku kalau sebutkan tentang sistem perbankan, almarhum menulis satu buku Legal Framework of Islamic Banking in Malaysia, yang membuahkan idea mengenai struktur perbankan Islam ini bagaimana. Kemudian juga produk-produk keuangan syariah ini juga antara idea daripada almarhum Profesor. Kemudiannya kita katakan begitu arif dan pakarnya almarhum Profesor dalam bidang undang-undang, beliau banyak menulis artikel dan juga menulis buku yang diterbitkan, antaranya Islamic Law in Malaya, Toward a History of Law in Singapore and Malaysia, dan juga antara buku yang popular adalah The Administration of Islamic Law in Malaysia, dan juga ada antara buku-buku, saya juga mempunyai koleksi buku almarhum Profesor yang bertajuk Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Buku ini sebenarnya sangat memori bagi penceritaan almarhum Profesor ini. Kerana apa? Sehari selepas buku ini disiapkan, almarhum Profesor meninggal dunia. Sehari sebelum meninggalnya itu, beliau menyatakan kepada setiausahanya, akhirnya saya dapat juga menyiapkan buku ini. Dan buku ini ditulis dalam bahasa Melayu, dan saya sangat suka membaca buku ini kerana dapat melihat dan mengetahui sisi pandang Profesor dalam meningkatkan undang-undang Islam, dan supaya mereka-mereka yang bergraduasi dalam bidang undang-undang atau pengamal undang-undang boleh mengambil faham daripada kes-kes yang dibentangkan dalam kes-kes yang ditulis dalam buku ini. Editorial dalam buku ini menulis, dalam ruangan editorial dia mengatakan bahawa
sesungguhnya kami nak menyunting buku ini tidak seperti biasa, sebab kebiasaannya kami menyunting bersama dengan penulis, tetapi suntingan kali ini penulis telah tiada. Penulis telah kembali ke rahmatullah pada tanggal 17 April 1999 ya. Jadi itu memberikan sedikit memori kepada editorial penulisan buku ini ya. Dan kemudiannya kita katakan bahawa Profesor Almarhum Ahmad Ibrahim ini dia tidak hanya menulis semata-mata. Beliau menjadikan penulisan itu sebagai satu realiti dan ia direalisasikan ya, di mana kita melihat penubuhan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Ya, dia dapat mengaplikasikan pengajaran undang-undang satu. Yang kedua, penubuhan Fakulti Undang-Undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dapat menggabung jalinkan antara undang-undang Islam dan juga undang-undang sivil. Dan yang ketiga ya, kita dapat lihat bahawa beliau punya aspirasi penulisan ini direalisasikan dalam meningkat dan menaik taraf mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia khususnya ya. Kerana jika dilihat daripada aspek pensejarahan ya, selepas era penjajahan atau sebelum tahun kemerdekaan ya, mahkamah syariah ini cukup rendah hierarkinya, bahkan mahkamah qadhi dan naib qadhi ini hierarkinya berada di bawah hierarki mahkamah magistrat. Sehinggalah pada tahun 1948 ni, Ordinan Mahkamah 1948 telah mengeluarkan mahkamah qadhi dan naib qadhi ini daripada struktur mahkamah. Itu lagi kesian ya, ataupun kita katakan mahkamah syariah ni seolah-olah tidak ada tempat di bumi Malaysia, sedangkan Malaysia ataupun tanah Melayu itu ya, dalam beberapa kes yang diputuskan oleh hakim-hakim Inggeris mengakui ya, contohnya dalam kes Ramah versus Latun ya, contohnya dalam kes Sheikh Elias Bucks ya, menyatakan bahawa undang-undang Islam bukanlah undang-undang yang asing di bumi tanah Melayu ini ya, tetapi kalau dilihat dari segi mahkamah syariah ketika itu, ia seolah-olah yang terpencil ya. Jadi ketika almarhum Profesor berada di Malaysia ya, pastinya kerajaan ya dan juga ahli jawatankuasa memanfaatkan keberadaan almarhum Profesor di Malaysia ketika itu ya. Almarhum adalah antara ahli jawatankuasa yang dilantik bagi menguruskan ataupun kita katakan bagi memutuskan ya, sama ada kedudukan mahkamah syariah ini bagaimana ya. Pertama ya, dia nak lihat pentadbiran mahkamah syariah ini, idealnya adalah mestilah dipisahkan daripada Majlis Agama Islam negeri-negeri ya, baru dia boleh bergerak ke hadapan dengan lebih baik. Yang kedua, status dan bidang kuasa mahkamah syariah ini hendaklah diperbaiki ya. Almarhum Profesor mengeluarkan cadangan yang sedemikian adalah kerana untuk makluman Dr. Wardah dan juga audiens kita ya, juga Puan Zira pastinya sudah mengetahui, untuk bidang kuasa mahkamah syariah ini tahun 1965 ya, melalui Akta Mahkamah Syariah, bahawa bidang kuasa mahkamah syariah ini sangat kecil ya. Ia hanyalah kepada RM1,000 denda dan juga 6 bulan penjara. Sangat kecil lah ya, bidang kuasa mahkamah syariah. Sebab itu idea daripada jawatan kuasa ini hendak menaikkan bidang kuasa mahkamah syariah, dan alhamdulillah itu terjadi ya. Pada tahun 1984 bidang kuasa mahkamah syariah ditingkatkan dengan sebanyak 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan juga atau 6 kali sebatan ya. Sekurang-kurangnya adalah kenaikan bidang kuasa mahkamah syariah supaya orang melihat bahawa peruntukan yang sebegini menyebabkan orang ramai respect juga kepada mahkamah syariah. Kalau tak, dengan mudah-mudah orang bayar saja denda ya, jadi orang tak takutlah dengan undang-undang mahkamah syariah ya. Dan kemudian status dan kedudukan hakim mahkamah syariah juga hendaklah ditingkatkan. Ini juga idea daripada almarhum Profesor ya. Tidak hanya mahkamah syariah itu diberikan infrastruktur dan fasiliti yang bagus seperti mana yang mahkamah sivil dapat ya, tetapi hakim dan juga
peguam-peguam syar'i juga mestilah ditingkatkan pengetahuan dan keilmuan mereka ya, setanding dengan ketika itu bagaimana mahkamah sivil bergerak ya. Kemudian kita dapat lihat ya, rentetan daripada peristiwa yang melihatkan bahawa mahkamah syariah ini seolah-olah mahkamah second class ya. Apabila ada sahaja kes yang tidak mendapat keputusan di mahkamah syariah, mereka akan filekan permohonan di mahkamah sivil dan mahkamah sivil akan mendengar tuntutan-tuntutan yang dikemukakan kerana beranggapan bahawa mahkamah sivil boleh sahaja mendengar apa-apa sahaja kes walaupun kes tersebut melibatkan orang Islam dan juga hal ehwal perkahwinan dan juga kekeluargaan Islam. Itu adalah satu perkara yang menyebabkan mahkamah syariah ini dilihat sebagai mahkamah second class. Oleh demikian ya, banyak cadangan-cadangan dan juga tuntutan-tuntutan supaya undang-undang ini dipinda. Dan itu adalah antara jasa dan sumbangan bakti daripada almarhum Profesor dalam mendraft undang-undang ya, melalui pindaan 121/1A Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1988 memperuntukkan bahawa Mahkamah Tinggi Sivil dan mahkamah di bawahnya tidak ada bidang kuasa terhadap mana-mana perkara yang termasuk di dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Ya, jadi mahkamah sivil ketika itu selepas tahun 1988 tidak boleh lagi mendengar kes-kes yang ada jurisdiction yang mana mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa dalam kes-kes tersebut. Dan Profesor Ahmad Ibrahim menyatakan bahawa pengenalan terhadap kurungan 1A pindaan 121 ini adalah sebagai satu permulaan, ia bukan satu pengakhiran kerana perjalanannya masih panjang. Dan itu sebenarnya benar kerana beberapa kes setelah tahun itu juga mahkamah sivil masih lagi mendengar kes-kes yang dipohon ya, di mahkamah tersebut ya, umpamanya seperti kes Syahamin Faizal Kung, kes Muhammad Habibullah ya, yang mana mahkamah sivil mengambil pendekatan untuk mendengar walaupun kes tersebut adalah melibatkan orang Islam dan juga bidang kuasa mahkamah syariah. Alasannya adalah kerana walaupun ia adalah termaktub di bawah undang-undang mahkamah syariah, tetapi kerana tidak ada satu enactment ataupun tidak ada peruntukan yang digubal berkaitan dengan perkara tersebut di dalam enactment undang-undang bagi mahkamah syariah membicarakannya, maka mahkamah sivil mengambil pendekatan untuk membicarakan kes-kes tersebut ya. Jadi banyak perkara banyak kerja yang dilakukan oleh almarhum Profesor ini, menyusun semula mahkamah syariah, kemudiannya merombak ataupun memperuntukkan undang-undang, menulis perundangan yang lebih detail ya, supaya undang-undang enactment undang-undang syariah kita ini berada pada kedudukan yang sewajarnya dan peruntukan-peruntukannya dapat difahami dan kes-kes dapat dibicarakan di mahkamah syariah, dan mahkamah sivil tidak mendengar lagi kes-kes yang menjadi bidang kuasa mahkamah syariah ya. Sumbangannya itu telah menyebabkan 6 rang undang-undang digubal ataupun kita katakan ditambah baik semula. Undang-undang Pentadbiran Agama Islam, Undang-undang Keluarga Islam, ya, Undang-undang Kesalahan Jenayah Syariah, Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah, Undang-undang Tata Cara Jenayah Syariah, Undang-undang Tata Cara Mal bagi Mahkamah Syariah ya. Jadi penggubalan undang-undang ini sekurang-kurangnya ya memberikan sesuatu yang cukup lengkap ya kepada mahkamah syariah ya, untuk dia berbidang kuasa dan mengendalikan kes-kes yang sepatutnya berada di bawah mahkamah syariah. Dan almarhum Profesor juga menggalakkan hakim-hakim mahkamah syariah, terutamanya hakim mahkamah tinggi syariah, untuk menulis alasan penghakiman ya. Alasan penghakiman ini adalah satu perkara yang mesti ditulis oleh mahkamah sivil ya. Hakim-hakim mesti menulis alasan penghakiman kenapa kes-kes tersebut diputuskan sedemikian. Jadi itu bukan satu amalan yang biasa dilakukan di mahkamah syariah. Oleh demikian, almarhum Profesor menggalakkan hakim-hakim untuk menulis alasan penghakiman, dan alasan tersebut dimuatkan di dalam jurnal hukum ya, supaya ia dapat dibaca dan dijadikan rujukan walaupun ia tidak bersifat binding precedent ya sebagaimana mahkamah sivil ya.
alasan penghakiman dalam sesuatu kes itu bersifat binding presiden, dia mengikat untuk hakim-hakim yang akan datang membuat keputusan di mahkamah syariah. Dia tidak bersifat begitu, tetapi ia boleh dijadikan satu rujukan dan melihat dan menilai alasan penghakiman hakim-hakim, ya. Dan berikutnya saya nak beralih kepada bidang perbankan, ya. Kalau tadi dalam bidang perundangan, bagaimana Tan Sri Profesor menaik dan meningkatkan taraf mahkamah syariah dan memperjuangkan undang-undang Islam di Malaysia supaya undang-undang Islam dapat dimartabatkan, dan pada masa yang sama Profesor mahu undang-undang ini diharmonikan dengan perlembagaan persekutuan, ya. Profesor terlibat, ya, juga dengan perbankan Islam, ya, merangka undang-undang perbankan Islam di Malaysia, di mana Profesor terlibat menjadi jawatan kuasa di bahagian undang-undang untuk draft dan membuat kajian adakah sesuai Malaysia ini memperkenalkan sistem perbankan Islam. Kerana ketika itu tahun 1980, ya, belum ada lagi sistem perbankan di Islam di Malaysia. Cumanya adalah beberapa negara-negara Islam yang telah pun melakukan dan melaksanakan sistem perbankan Islam. Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Sudan dan Iran itu antara contoh, ya, negara-negara yang awal melaksanakan sistem perbankan Islam. Jadi pada tahun 1981 jawatan kuasa dibentuk dan almarhum Profesor antara yang mendraft undang-undang tersebut dan menghantar kepada kerajaan laporan daripada undang-undang tersebut. Tahun 83, ya, Bank Islam ditubuhkan melalui Akta Bank Islam. Itu adalah sesuatu yang sangat menarik, ya. Kerana apa? Kerana hasrat di sebalik penumbuhan Bank Islam ini, almarhum Profesor melihat bahawa pertama, umat Islam mesti difahamkan bahawa kita mesti lari dari, ataupun kita kata kita mesti keluar daripada riba. Kerana sistem perbankan konvensional ini ia memang melibatkan riba, tetapi sistem perbankan Islam dia mesti keluar pertamanya daripada isu riba, daripada permasalahan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan itu sangat bersifat hablum minallah, yang mendaulat atau mengangkat hukum Allah. Yang kedua, katanya hasrat di sebalik penumbuhan bank Islam ini adalah supaya bank dapat mengeluarkan zakat. Apabila kita sentuh tentang zakat, Dr. Wardah, ya, Puan Nazira, ini berkaitan dengan hablum minan nas. Ya, ini hubungan untuk memastikan kelancaran kehidupan masyarakat, dan kita tahu bank mempunyai dana yang cukup besar, ya, untuk mengeluarkan zakat, dan pastinya ia dapat dimanfaatkan kepada ummah, ya. Dan penumbuhan bank Islam ini memberikan jalan kepada kita umat Islam di Malaysia ini khususnya terlibat dengan pengambilan hutang-hutang pembiayaan yang patuh. Ini jauhkan diri kita daripada pengambilan riba, dan kita nak mengikut garis pandu hukum syarak. Dan almarhum Profesor juga mengeluarkan ataupun memberikan idea-idea produk-produk yang patuh syariah. Antaranya juga diperkenalkan baik di saman ajil, ya, penjualan dengan harga tertangguh, ijarah summa baik, sewa kemudian beli, ya, produk-produk mudharabah umpamanya, ya. Itu juga antara penulisan-penulisan almarhum, ya, berkaitan dengan perbankan. Dan sehingga ke hari ini, ya, Dr. Wardah dan Puan Azira, sebanyak 17 bank di Malaysia ini telah juga mengaplikasi dan menggunakan pakai sistem perbankan Islam. Banyak, bank-bank yang menggunakan pendekatan sistem perbankan Islam selain daripada sistem konvensional yang digunakan pakai. Antaranya Hong Leong Islamic Bank, nama Hong Leong, tapi ada Hong Leong Islamic Bank. Kemudian kita ada Alliance Islamic Bank, Bank Al-Rajhi, Public Islamic Bank, OCBC Al-Amin Bank Berhad, ya. Itu antara sumbangan antara bank-bank yang menggunakan pakai sistem perbankan Islam. Alhamdulillah, saya kira setakat ini dahulu perkongsian saya, ya, berkaitan dengan sumbangan dan jaksa bakti daripada almarhum Profesor, yang pastinya banyak dan lagi luas yang tak dapat kita nak kongsikan pada petang ini. Terima kasih, Dr. Wardah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih panel kita yang kedua iaitu Puan Latifah. Saya kira kupasan Puan Latifah sangat jelas tentang sumbangan dan pemikiran Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Kalau kita lihat
daripada bidang asalnya, bidang undang-undang kepada bidang pendidikan dan juga kepada bidang perbankan itu sendiri. Dan kalau kita lihat daripada penerangan yang diberikan oleh Puan Latifah tadi, banyak kita kata penulisan-penulisan yang ditulis oleh Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad Ibrahim ini, Ahmad bin Muhammad Ibrahim ini berkaitan dengan kita kata perbankan, banyak tinggalan-tinggalan dari sudut perbankan Islam. Yang saya nak tekankan dari sudut tadi, adat, harta sepencarian itu. Kalau kita lihat tidak ada dalam hukum Islam, tetapi ianya adalah adat orang Melayu yang tidak bercanggah dengan hukum Islam, tetapi diaktakan. Kan? Ini kelebihan lah, kita kata rezeki lah kepada orang perempuan lah. Ada orang perempuan kena tahulah ni tentang harta sepencarian ni kan. Kita kena tahulah, maksudnya suri rumah tangga ke, bekerja ke, kita tetap ada hak sekiranya apa-apa berlaku kepada kita lah. Ni sebab kini disentuh sikit sebab minggu depan kita nak cerita tentang wanita. Di depan insyaAllah kita akan bercerita tentang wanita. Okey, kita sudah habis untuk sesi kedua. Mungkin kita pergi kepada sesi ketiga dengan soal jawab. Sekejap saya tengok dekat chat box kalau ada soalan-soalan yang ditanyakan. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada Arkib Negara Malaysia telah sediakan, maksudnya sesiapa yang hadir kepada siri bicara Merdeka ini, bicara Citra Merdeka ini, kita akan dapat sijil. Maksudnya setiap minggu itu kita akan dapat sijil yang berbeza. Contoh pada kali ini kita tajuk kita adalah berkaitan dengan Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim. So sijil kita akan tajuk itu. Minggu depan tentang Ibu Zain, sijil kita akan mengikut tajuk tersebut. So kalau kita ada 7 siri bicara Citra Merdeka, kita ada 7 sijil. Kan? Ni kalau saya kira kalau untuk Universiti Kuala Lumpur, staf Universiti Kuala Lumpur, kita dah dapat achieve KPI ni. Kan, untuk tambah knowledge kita kata. Dan ada 7 sijil ni. Kan? Okey, sangat hebatlah. Arkib Negara sangat hebat. Tahniah. Okey, saya nak tengok soalan. Okey, daripada Puan Yani bagi pandangan generasi muda atau pembeli hari ini haruslah diulang-ulang kisah Natrah yang terkandung aspek sejarah dan moral supaya timbul keinsafan sebagai penganut agama Islam dan pemimpin negara pada masa depan. Kita lihat ramai juga orang ambil buah nama anak, kita kata sempena cerita Natrah itu. Kan? Okey, seterusnya kita lihat ada soalan tak? Pandangan Puan Yani lagi, bidang kehakiman dan perundangan syariah di negara kita Malaysia masih agak terbatas dari segi cili ilmu dalam kalangan masyarakat awam ataupun kita kata orang Melayu Islam. Okey, soalan. Pada pandangan panel, apakah langkah-langkah yang wajar agar sebarang permasalah yang berkaitan boleh dirujuk dan disalurkan melalui tata cara yang betul? Saya kira ini kita boleh panel satu boleh jawab. Puan Azira? Saya cuba untuk menjawab soalan ni, sebab kalau ikut soalan daripada pendengar kita, dia kata bidang kehakiman dan perundangan di negara kita agak terbatas dari segi celik ilmu. Maksudnya ramai di kalangan rakyat Malaysia ni kurang faham, tak tahu macam mana nak menyelesaikan jika berhadapan dengan masalah dalam perundangan syariah. Maknanya bila perundangan syariah kita merujuk kepada mungkin ianya berkisarkan tentang perkahwinan, cerai berai, hadanah, tuntutan anak, hak tu semua kan. Dan apa yang kita lihat memang sangat betul lah, bila kita dah tak celik ilmu, kita kurang ilmu, maka saluran yang biasanya diorang buat, diorang akan menyalurkan di media sosial. Dia akan wawarkan di media sosial masalah beliau, masalah inilah, anak lah, suami tak bertanggungjawab, isteri macam ni lah, nusyus lah. Memang itu satu platform yang sangat tidak bagus lah kan untuk kita dedahkan keaiban pasangan kita. Dan sebenarnya saya pernah dengar satu slot dalam Radio IKIM, sebab Radio IKIM ni pagi-pagi dia akan invite seorang program syar'i bagi menjawab apa jua permasalahan, dan setiap pagi tu akan ada je isu-isu berkaitan dengan masalah berkaitan dengan perundangan syariah ni. Sebenarnya itu satu saluran yang bagus. Saya lihat di mana kita pendengar, kalau kita mendengarlah Radio IKIM tu, boleh menanyakan apa jua soalan, sebab saya percaya kita kadang-kadang bila kita tak tahu apakah saluran, so kita rasa kita nak bercerita, so kita gunakan platform Facebook itu yang sebenarnya salah. So kalau kita nak hire pensyarah, nak hire lawyer, mungkin
kita tak mampu kan, sebab pemikiran kita okey ambil lawyer nanti kosnya sangat tinggi, so tak mampu. So macam mana nak selesaikan? Sebenarnya di samping apa yang dilakukan oleh Radio IKIM tu sangatlah bagus antara kalau kita lihat program yang dilakukan oleh Radio IKIM, dan saya rasa kita perlu banyakkan program-program untuk memberi pengetahuan, at least pengetahuan secara umum kepada semua kaum, sama ada kaum wanita ataupun para isteri ke ataupun semua orang, untuk mengetahui sebenarnya undang-undang syariah apakah hak kita semua, dan perlu perbanyakkan ilmu-ilmu yang berbentuk ilmu majlis keilmuan macam ni. Itu pandangan saya. Banyakkan lagi bicara-bicara, nanti boleh menyentuh isu-isu ini dan kita boleh melihat bagaimanakah persoalan ini boleh kita salurkan dengan betul. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih. Puan Latifah ada nak tambah? Puan Latifah ada nak tambah ke? Minum air. Puan Latifah. Saya bersetuju dengan pandangan Puan Zira sebentar tadi ya. Dan mungkin ada soalan yang juga kita dapat kongsikan Dr. Wardah. Mungkin satu soalan lagi meraihkan soalan daripada pendengar kita. Okey. Daripada Dr. Banyak Azman. lagi soalan ni. Daripada Dr. Azman. Akta enactment keluarga Islam banyak atau lebih pro kepada golongan wanita. Apa pandangan panel? Ini. Okey. Pandangan Puan Latifah. Wah, ni panas lah bila menyentuh gender. Okey, maksud saya, ditambah lagi, maksud saya Okey. berkaitan dengan tuntutan selepas perceraian. Contoh harta sepercarian, muta'ah kan, harta bercampur, harta bawaan dan lain-lain yang boleh dituntut oleh bekas isteri kepada bekas suami. Ini juga kalau kita lihat sebelum ni ada isu dia ada isu dekat negara kita lah tentang kita kata harta sepercarian ni. Okey. Puan Latifah. Okey, terima kasih Dr. Azman dan juga Dr. Wardah atas soalan yang diberikan. Saya nak ambil satu pepatah biar mati anak, jangan mati adat. Adat bersendi hukum, hukum bersendi syarak, syarak bersendi kitab Allah. Apa yang digubal dalam perundangan syariah di Malaysia ini sudah pastinya berdasarkan kepada ruang lingkup yang dibenarkan oleh syarak. Kalau dilihat dikatakan bahawa itu adalah pro kepada golongan wanita, saya merasakan bahawa Islam nak mengangkat hak wanita. Kerana kalau disebutkan tentang kaum Adam, mereka sudah mempunyai hak. Kalau kita tak nyatakan pun pengkhususannya dalam undang-undang, contohnya dalam bab nafkah, suami memberikan nafkah. Dan sudah pasti ketika mana diperintahkan suami memberi nafkah, dia yang menguasai nafkah tersebut, dan si isteri tidak mempunyai penguasaan terhadap nafkah kecuali lah apa yang diperoleh oleh dirinya kalau dia bekerja dan sebagainya, itu adalah hak miliknya jadi kalau dikatakan bahawa itu adalah pro wanita, saya rasa tidak. Tapi sebaliknya undang-undang itu memberi faham kepada masyarakat dan terutamanya kepada kaum wanita apakah hak-hak yang boleh didapatkan setelah berlakunya apa kita kata perceraian ataupun setelah berlakunya keruntuhan rumah tangga. Kalau menyentuh tentang undang-undang keluarga Islam itu sudah pasti ia berkaitan perkahwinan dan juga perceraian. Dan kalau nak dikatakan bahawa itu adalah pro kepada wanita, saya rasa itu tidak adil. Kerana apa, nanti akan ada mulut-mulut yang mengatakan bahawa bagaimana pula hak pewarisan yang lidzakari mislu hazzil unsayain. Saya rasa bagi lelaki itu 2 bahagian berbanding dengan wanita. Kalau nak dikatakan bahawa ini adalah pro lelaki atau pro wanita, itu bukanlah satu isu, tetapi mungkin itu adalah satu cakap-cakap yang nak memanfaatkan bagi golongan-golongan tertentu. Hakikatnya draft dalam undang-undang sudah cantik dan pastinya hak bagi lelaki dia punya hak dan bagi perempuan juga hak yang sama, seimbang dan setimpal dan bersesuaian. Baik. Baik, terima kasih atas feedback daripada panel yang kedua, Puan Latifah, berkaitan dengan soalan Dr. Azman. Saya kira ada lagi satu soalan daripada Puan Anissa Ahmad. Nak tanya pada panel Puan Azira, perkahwinan Natrah dengan Mansur, adakah atas pilihan keluarga ataupun pilihan sendiri? Terima kasih. Puan Azira. Soalan daripada Dr. Anissa. Kalau ditanyalah, sebab kalau ikut dalam fakta kes tu kita tak
tak ada pula lah dinyatakan sama ada pilihan keluarga atau pilihan sendiri, tapi melalui pembacaan bila kita baca tu, sebab selepas kita pun tak tahu fakta yang mengatakan sama ada sebelum ni Natrah ni pernah bercinta ke pernah mengenali Mansur ke apa, sebabnya tapi saya percaya pilihan perkahwinan Natrah ini adalah atas dasar cinta. Sama ada ianya pilihan keluarga atau pilihan sendiri, yang penting dasar cinta dan tidak dipaksa oleh mak angkatnya Cik Aminah itu sendiri. Dan itu boleh mengukuhkan lagi dakwaan akhbar-akhbar di Belanda yang mewar-warkan mengatakan perkahwinan ini dirancang oleh Cik Aminah. Tak sah. Perkahwinan ini dirancang supaya Natrah terus kekal tinggal di tanah Melayu dan Natrah ini kekal sebagai beragama Islam. Sebabnya perkahwinan ini adalah atas dasar cinta. Dan kalau kita lihat waktu rayuan di mahkamah, waktu Hakim Brown memutuskan bahawa Natrah perlu balik ke Belanda, Natrah memegang Mansur Adabi dan meminta supaya ianya diselamatkan. Dan tragedi itu sangatlah menyayat hati kalau kita lihat, sebab itu adalah momen-momen terakhir sepasang suami isteri, yang momen terakhir untuk mereka berjumpa dan mereka terus berpisah dan tidak berjumpa. Dan saya percaya ianya atas dasar cinta, sama ada pilihan keluarga atau pilihan sendiri itu tidak penting. Itu sahaja. Baik, Alhamdulillah. Harap menjawab kepada soalan Puan Anisah binti Ahmad. Saya kira kita sebenarnya masih diberikan oleh organizer sudah lebih ni kan. Saya kira sebelum saya pergi kepada penggulungan terakhir daripada dua panel, mungkin untuk para hadirin sekalian kita boleh bersiap sedia untuk kita kata nak touch up muka ke apa, sebab selepas sahaja penggulungan daripada panel kita nak adakan sesi bergambar lah untuk kenang-kenangan dengan bersama Universiti Kuala Lumpur dan juga Akib Negara Malaysia ni ya. Kita bagi peluang sementara penggulungan para hadirin boleh touch up muka lah kita kata kan. Okay. Mungkin untuk sesi terakhir ni Puan Azira dan Puan Latifah mungkin ada sedikit penggulungan, kita kata tak sedap lah kita kata kita buka dengan elok tapi kita tidak tutup dengan tuntas kan. So mungkin ada sepatah dua sebagai penggulungan daripada panel pertama. Puan Nur Azira, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Dr. Wardato. So saya ingin simpulkan di sini kesimpulannya personaliti Profesor Ahmad Ibrahim ni yang lahirnya di Singapura, menetapnya di Malaysia, sangatlah unik orangnya. Kalau kita lihat di gambar tadi, gambar personaliti, gambar almarhum Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim ni, beliau memakai songkok, beliau memakai tie dan juga beliau memakai coat. So itu menggambarkan bahawa ciri-ciri yang unik ini terpamer dalam kehidupan sebenar beliau. Dan juga beliau ini menyukai kedua-dua makanan sama ada makanan timur dan juga makanan barat. Ini yang mempamerkan ciri-ciri keunikan yang beliau sebenarnya sangat arif dari segi perundangan Islam dan juga perundangan sivil. Dan dikatakan beliau ni tak pernah sakit, dan pada hari kematian tu sebenarnya beliau tidak menderita sebarang kesakitan yang ketara. Waktu hari kematian tu, pagi tu pergi ke pejabat seperti biasa, kemudian pulang ke rumah dan petang tu mengadu sedikit tidak selesa kepada isterinya dan berhasrat nak jumpa dengan semua ahli keluarga. Seolah-olah waktu tu beliau dah merasakan inilah saatnya beliau akan meninggalkan ahli keluarga dan semua. So semua ahli keluarga diminta untuk datang dan kira-kira dalam pukul 11 malam macam tu, ahli keluarga terakhir datang, mereka bersalaman, minta maaf dan minta maaf sebab minta ahli keluarga yang jauh datang juga sebab nak berjumpa untuk memohon kemaafan. Dan pada malam itu jugalah, pada jam 2.30 pagi, tanggal 17 April 1999, bersamaan dengan 1 Muharram, beliau telah menghempuskan nafasnya yang terakhir. Dan personaliti yang saya ingin tunjukkan juga di sini, beliau seorang yang sangat cintakan ilmu, ulat buku, simpan semua buku-buku yang dah koyak pun akan disimpan dan mempunyai memori yang kuat. Dia ingat buku yang dibaca muka surat berapa, simpan kat mana, dan seorang yang sangat menepati masa. Dari segi makan yang dijaga, pukul 7 pagi perlu bersarapan, pukul 1 tengah hari perlu makan tengah hari, dan dikatakan balik
ke rumah untuk makan tengah hari pukul 1. Tak pernah makan di luar waktu bertugas, waktu bekerja, dan tidur tepat pada waktunya. Pukul 8 malam dah makan. So sangatlah disiplin orangnya, sangat warak, menjaga solatnya, bertahajud, bersolat terawih 20 rakaat dalam umurnya yang macam tu, dan sangat menjaga privasinya. Tidak pernah berborak kosong, tidak pernah minum kopi. Kalau minum kopi nanti melepak pula kan, jauh sekali nak ambil rokok. So menjaga makanan untuk memastikan kesihatan beliau. Sentiasa dalam keadaan berwuduk dan juga mempunyai ingatan yang sangat kuat. Dan saya ingin memetik kata-kata, akhir sekali saya ingin memetik kata-kata anak beliau, iaitu Muhammad Siddiq bin Ahmad, di mana anaknya berkata kejayaan seorang bapa, kejayaan bapanya itu adalah disebabkan ibunya, iaitu Salma binti Muhammad, dan hanya ahli keluarga yang terdekat sahaja mengetahui betapa romantiknya cinta mereka. Dan pepatah ada menyebut, di belakang seorang lelaki yang berjaya adanya seorang wanita. Dan saya sangat bersetuju dengan pepatah ini. Mana mungkin berjayanya seorang suami itu jika di belakangnya seorang isteri yang sangat bertanggungjawab menjaga makan, minum, pakai, tempat tidurnya. Mana mungkin bahagia dan berjayanya seorang suami jika di belakangnya ada seorang isteri yang selalu memberi sokongan, memberi dorongan, selalu berdoa untuk suami dan anak-anak. Mana mungkin bahagia dan berjayanya seorang suami jika di belakangnya seorang isteri yang berjaya menguruskan anak-anaknya yang seramai 10 orang menjadi manusia yang berjaya. Mana mungkin bahagia dan berjayanya seorang suami jika di belakangnya seorang isteri yang sanggup berkorban untuk suami dan anak-anak. Masya Allah, para suami, hargailah setiap pengorbanan seorang isteri sewaktu hayatnya. Sekian, kembali kepada Puan Moderator. Okey. Terima kasih Puan Azira. Para suami sila hargai isteri. Yang belum berkahwin, kena cari isteri molek-molek lah. Ikut kriteria-kriteria yang telah digariskan dalam Islam, insya-Allah. InsyaAllah bahagia hingga ke jannah. Okey, seterusnya Puan Latifah, mungkin ada dah 1 minit Puan Latifah. InsyaAllah. Ya. Di penghujung ini kalau dari sudut pemikiran dan idea daripada almarhum Profesor kita dapat lihat hasrat untuk menjadikan Malaysia ini dari sudut undang-undangnya berpaksikan common law of Malaysia. Saya kira semakin jelas dan semakin nampak ke hari ini kerana kalau dahulu hakim-hakim banyak memutuskan kes-kes dengan mengambil pendekatan English common law atau common law of England tetapi sejak semenjak ini pendekatan common law of Malaysia semakin dapat dilihat di mana aplikasi undang-undang sivil beserta dengan undang-undang syariah itu dilaksanakan, dan kita dapat melihat wujudnya dua mahkamah di Malaysia, yang mana mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah yang juga tarafnya menyamai mahkamah sivil pada hari ini. Dan yang keduanya adalah berkaitan dengan dua sistem perbankan. Kita ada Islamic banking selain daripada conventional banking. Pendekatan harmoni yang digunakan pakai oleh almarhum Profesor sangat bijak kerana melihat latar belakang masyarakat Malaysia, dan sesungguhnya almarhum adalah seorang yang sangat brilian. Baik, terima kasih Dr. Wardah. Setakat itu dahulu. Baik, terima kasih Puan Latifah. Saya kira kita sebelum kita tutup majlis kita boleh ambil gambar dulu kot Cik Hafiz ni. Kita ambil gambar dulu. Boleh bang. Silakan. Mungkin para hadirin kita boleh buka kamera untuk kita ambil gambar. Saya nampak tu Cik Ibrahim ada. Yang lain kita boleh buka kamera untuk kita ambil gambar bersama, kenang-kenangan. Okay, saya nampak Encik Muhammad Saleh ada daripada Arkib Negara. Mas Sita daripada Arkib Negara juga ada. Sudi membuka kamera. Puan Latifah kita kena minta Puan Latifah kena buka kamera lah kan. Panel. Dah buka lah. Dah buka dah Oh. Okey. Ada lagi? Sekejap kita. Ada lagi yang okey. Puan Latifah. Okey. Ada Dr. Nisa, Puan Aliza daripada Arkib Negara. Terima kasih. Kita ada ni Ahmad Idlal Faiz. Okey, bagus anak muda.
Kita ada Puan Siti Fadilah. Ni orang-orang hebat ni. Okey, saya kira Puan Latifah dah buka kamera ya? Dah, saya dah buka. Sebab line dia tahu pas slow kot line tempat dia. Okey, sebab kalau sebab kita tak nampak muka Puan Latifah. Saya dah tengok setengah jam. Okey, saya kira 3, 2, 1. Okey. Sekejap, kita tengok. Tak dia masuk. Tak boleh pergi kat sini. Cik Hafizi boleh ambil juga kot, kan? Cik Hafizi dah ambil ke? Boleh. Saya dah screenshot dah semua. Screenshot lah. Okey, baik. Hmm. Saya kira, okey, untuk akhirnya, terima kasih kepada panel jemputan, Puan Azira dan juga Puan Latifah atas kupasan yang sangat kita kata hebat, yang sangat mantap daripada kita tidak mengenali bapa perundangan negara, bapa undang-undang negara, kan kita kata tak kenal tetapi hari ini kita kenal dengan wajahnya. So kalau kita lihat sebenarnya Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim ini, dia memang takkan lekang daripada, dia takkan cabut songkoknya tu. Itulah identitinya. Dan inilah sebenarnya sepatutnya kita yang kita kena hayati, kita kena lakukan sebenarnya, kan. Okey, jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak Universiti Kuala Lumpur dan juga Arkib Negara Malaysia kerana menganjurkan bicara Citra Merdeka ini bagi memastikan kita kata generasi masa kini menghargai, menghayati erti kemerdekaan sebab kita dalam bulan merdeka, kan. Juga kita kata untuk kita mengenali tokoh yang sangat banyak berjasa kepada negara dan bangsa. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir. Saya kira tadi kita sampai 200 orang lebih lah, 203, 204 orang macam tu. Terima kasih banyak-banyak, harapnya momentum ini dikekalkan untuk 5 siri akan datang ni insyaAllah. Minggu depan dan minggu seterusnya. Kita harapkan bertambah lagi jumlah penonton yang akan, kita kata jumlah hadirin yang akan bersama-sama dalam bicara Citra Merdeka ini insyaAllah. Kemudian kita kata, Cik Hafizi dah sharekan link dalam kita kata dalam chat box untuk sijil kepada yang hadir dan sangat istimewa kerana kalau tuan-tuan hadir 7 siri 7 sijil tuan-tuan dan puan-puan. Kita simpan untuk KPI insya-Allah. Akhir kata, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Jumpa lagi minggu depan dengan sesi bicara Citra Merdeka siri ketiga dengan tajuk Ibu Zain. Ibu Zain ya. Pemikiran dan sumbangan ke arah kemerdekaan negara insya-Allah. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.